Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 KSSM. Bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya, Gagasan Malayan Union. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Gagasan Malayan Union, ada 4 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, sebab penubuhan Malayan Union. Yang kedua, latar belakang Malayan Union. Yang ketiga, ciri-ciri Malayan Union. Dan yang keempat, British mendapatkan tanda tangan Sultan. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan 3 perkara yang cikgu merahkan tu. Tengok, yang pertama, sebab penubuhan Malayan Union. Yang kedua, latar belakang Malayan Union. Dan yang ketiga, ciri-ciri Malayan Union. Kelas seterusnya nanti cikgu akan ajak pula berkaitan dengan British mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, untuk itu kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebab penubuhan Malayan Union dulu. Ada 4 sebab penubuhan Malayan Union. Yang pertama, melicinkan pentadbiran ataupun pentadbiran dilicinkan. Yang kedua, mengukuhkan pertahanan ataupun pertahanan diperkukuhkan. Yang ketiga, meningkatkan pelaburan ekonomi ataupun pelaburan ekonomi ditingkatkan. Dan yang keempat, mengekalkan orang asing. Mengekalkan siapa? Mengekalkan orang asing sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Orang asing dikekalkan untuk meningkatkan ekonomi. Orang asing ni bekerja sebagai apa? Mereka akan menjadi tenaga kerja di tanah Melayu untuk meningkatkan ekonomi. Jadi semua sekali ada berapa sebab penubuhan Melayu Union? Ada 4 sebab. Pentadbiran dilicinkan, pertahanan diperkukuhkan, pelaburan ekonomi dipertingkatkan dan orang asing dibawa masuk ataupun dikekalkan di tanah Melayu sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Okey, tengok dia punya formula. Tapir pertahankan pelaburan asing. Siapa yang pertahankan pelaburan asing? Tapir yang pertahankan. Okey, tengok penerangan formula. Tapir merujuk kepada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Takbir hampir sama sebutan dengan perkataan tapir. Jadi tapir merujuk kepada tapir. Tapir merujuk kepada takbir, iaitu pentadbiran. Jadi merujuk kepada pentadbiran dilicinkan. Yang kedua, pertahankan. Pertahankan merujuk kepada pertahanan, iaitu pertahanan diperkukuhkan. Yang ketiga, pelaburan. Merujuk kepada pelaburan juga, iaitu pelaburan asing ditingkatkan. Dan last sekali, asing. Asing merujuk kepada asing juga, iaitu orang asing dikekalkan ataupun ditambah di tanah Melayu sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Jadi formula untuk sebab penubuhan Melayu Union adalah tapir pertahankan pelaburan asing. Okey, kita lihat yang kedua, latar belakang Melayu Union. Yang pertama, unit perancangan tanah Melayu. Unit apa diwujudkan? Unit perancangan tanah Melayu dibentuk di London pada bulan Februari 1943 untuk menerangkan pentadbiran Malayan Union. Unit apa diwujudkan untuk merangka strategi pentadbiran Malayan Union? Unit perancangan tanah Melayu. Tujuan diwujudkan untuk menerangkan pentadbiran Malayan Union. Mereka ni lah yang akan rangka pentadbiran Malayan Union. Struktur pentadbiran Malayan Union dirangka oleh unit perancangan tanah Melayu. Okey, seterusnya rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Kemudiannya Persatuan Pelajar Melayu Britain yang ada di negara Britain ataupun negara British. Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum bertarikh 25 April 1945 yang meminta supaya hak kewarganegaraan tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Okey, kemudiannya Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum kepada British yang menceritakan tentang masa depan tanah Melayu. Jadi semua sekali ada berapa memorandum dihantar? 2 memorandum dihantar. Yang pertama, memorandum dihantar oleh Persatuan Pelajar Melayu Britain. Dan yang kedua, memorandum dihantar oleh Tan Cheng Lock dan juga Persatuan Cina Seberang Laut. Kalau Persatuan Pelajar Melayu Britain, mereka meminta supaya kewarganegaraan tidak mengikut prinsip jus soli. Manakala Persatuan Cina Seberang Laut pula menceritakan tentang masa depan tanah Melayu. Jadi 2 memorandum dihantar. Yang pertama, memorandum dihantar oleh Persatuan Pelajar Melayu Britain. Dan yang kedua, dihantar oleh Tan Cheng Lock dan juga Persatuan Cina Seberang Laut. Kalau Persatuan Cina Seberang Laut menceritakan tentang masa depan tanah Melayu, manakala Persatuan Pelajar Cina Britain pula meminta supaya kewarganegaraan tidak mengikut prinsip jus soli.
Okey, kemudiannya rancangan Melayu Union yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Sila ubah kenderaan anda. Oh, maafkan cikgu lah. Cikgu buat lawak saja. 6274 tu adalah kertas putih untuk Malayan Union. Okey, kertas putih ini menyatakan bahawasanya British akan mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu dan akan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Jadi rancangan Melayu Union ni diluluskan ke tidak? Ya, diluluskan dan dimasukkan ke dalam Warta Kerajaan. Rancangan Melayu Union ni dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Sila ubah kenderaan anda. Okey, maafkan cikgu sekali lalu lagi cikgu membuat lawak. Asal tak lawak kan lawak cikgu ni. Okey, dalam kertas putih ni menyatakan bahawasanya British akan mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu dan British akan membentuk satu pentadbiran yang berpusat di Tanah Melayu. Okey, seterusnya Melayu Union dilaksanakan di Tanah Melayu pada 1 April 1946. Okey, yang paling penting, semua sekali ada berapa latar belakang penubuhan Melayu Union? Ada 5 kesemuanya. Yang pertama, penubuhan unit perancangan Tanah Melayu. Ini yang akan merangka pentadbiran Melayu Union. Yang kedua, Melayu Union dibentangkan di Parlimen Britain. Lepas Melayu Union dibentangkan, jadi ada 2 memorandum dihantar. Yang pertama, memorandum oleh Persatuan Pelajar Melayu Britain. Dan yang kedua, memorandum oleh Tan Cheng Lock dan juga Persatuan Cina Seberang Laut. Kalau Persatuan Pelajar Melayu Britain meminta kewarganegaraan tidak mengikut prinsip Juseli, manakala Persatuan Cina Seberang Laut menceritakan tentang masa depan Tanah Melayu. Kemudiannya, Melayu Union diluluskan dan dimasukkan ke dalam Warta Kerajaan dan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Sila ubah kenderaan anda. Okey, Kertas Putih 6274 ni menceritakan bahawasanya British, 6274 ni tentang British. British akan mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu dan British akan membentuk satu pentadbiran yang berpusat. Dan last sekali, Melayu Union diisytiharkan pada 1 April 1946. Okey, ini latar belakang. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri Melayu Union. Ada 2 ciri yang utama. Yang pertama adalah pentadbiran, yang kedua kewarganegaraan. 2 ciri ni saja yang wajib tentang Melayu Union, pentadbiran dan juga kewarganegaraan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pentadbiran dahulu. Pentadbiran Melayu Union ada 3 perkara. Yang pertama, Ketua Pentadbiran. Yang kedua, Kesatuan. Dan yang ketiga, Raja-Raja Melayu. Okey, dia punya formula. Ketua Tapir disatukan Ramli. Ketua Tapir disatukan oleh siapa? Oleh Ramli. Pandainya Ramli ni menyatukan semua ketua-ketua tapir. Okey, tengok dengan formula. Ketua merujuk pada ketua juga. Tapir merujuk kepada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Takbir hampir sama sebutannya dengan tapir. Jadi tapir merujuk kepada takbir, iaitu pentadbiran. Disatukan merujuk kepada kesatuan. Dan Ramli merujuk kepada raja, iaitu Raja-Raja Melayu. Persamaan pada huruf RA di depan. Jadi apa formula untuk pentadbiran Melayu Union? Ketua Tapir disatukan Ramli. Ketua Tapir itu adalah ketua pentadbiran, disatukan itu adalah kesatuan, Ramli adalah Raja-Raja Melayu. Baiklah, kita lihat satu persatu. Ketua Tapir dulu ataupun ketua pentadbiran. Tengok, Melayu Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Kenapa Raja England? Sebab Melayu Union di bawah tanah jajahan British. Jadi jika di bawah tanah jajahan British, yang paling berkuasa adalah Raja England, bukan lagi Raja-Raja Melayu. Raja Melayu tidak berkuasa waktu Melayu Union. Yang paling berkuasa adalah Raja England. Jadi Raja England melantik Gubernur sebagai Ketua Malayan Union, menggantikan beliau di Tanah Melayu. Jadi siapa Ketua Pentadbiran Melayu Union ataupun siapa Ketua Melayu Union? Gubernur. Okey, kemudiannya 2 majlis diwujudkan, iaitu Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan. Dua-dua majlis ini penting untuk diwujudkan. Majlis Eksekutif, kenapa penting diwujudkan? Sebab Majlis Eksekutif berkaitan dengan pemerintahan ataupun pentadbiran. Jadi kena ada pentadbiran Melayu Union. Sebab itu diwujudkan Majlis Eksekutif. Yang kedua, Majlis Perundangan. Kenapa Majlis Perundangan perlu diwujudkan? Sebab bila ada pentadbiran, perlu ada undang-undang. Bila ada undang-undang, jadi segala pentadbir ataupun pemerintah akan berkuasa dengan adanya undang-undang. Mereka
boleh membuat segala keputusan dalam negara dengan adanya majlis perundangan. Sebab tu majlis perundangan ni sangat penting sebagai rujukan untuk memerintah Melayu Union. Kenapa golongan pemerintah Melayu Union mempunyai kuasa? Sebab mereka mempunyai majlis eksekutif dengan majlis perundangan. Dua-dua majlis ni adalah terletak di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi untuk ketua pentadbiran ni ada dua perkara wajib ingatlah untuk pelajar-pelajar cikgu. Yang pertama, Melayu Union diketuai oleh Gubernur British. Dan yang kedua, dua majlis diwujudkan iaitu majlis eksekutif dan juga majlis perundangan yang di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Dua benda tu wajib ingat. Okey, yang kedua, kesatuan. Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan juga negeri-negeri selat. Waktu ni semua negeri-negeri Melayu dah disatukan dah di dalam persekutuan yang dikenali sebagai Negeri Melayu Bersekutu, Tidak Bersekutu dan juga negeri-negeri selat disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Kalau tak ingat perkataan unit, yang penting bagi tahu satu pentadbiran dah cukup dah. Jadi negeri Melayu Bersekutu, Tidak Bersekutu dan juga negeri selat disatukan menjadi satu saja pentadbiran. Tiga-tiga tu digabungkan menjadi satu pentadbiran. Manakala Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Jadi untuk kesatuan ni dua perkara wajib ingat. Semua negeri-negeri itu iaitu negeri Tidak Bersekutu, Bersekutu dan juga negeri selat disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Dan yang kedua wajib ingat, Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British. Okey, dan last sekali untuk ciri pentadbiran, ingat balik formula. Ketua tapir disatukan Ramli. Okey, tengok Ramli pula. Ramli merujuk kepada Raja-Raja Melayu. Tengok. Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Untuk Raja-Raja Melayu ni, ada satu persatuan diwujudkan untuk semua Raja-Raja Melayu, iaitu dikenali sebagai Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi semua Raja-Raja Melayu menjadi ahli di dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu ni boleh berbincang tentang dua perkara saja. Itu pun hanya boleh berbincang. Yang pertama tentang agama Islam dan yang kedua adat istiadat Melayu. Segala keputusan di tangan Ketua Melayu Union iaitu Gubernur British. Raja-raja boleh buat apa? Boleh bincang saja. Itu pun bincang dua perkara saja. Tentang pentadbiran tak boleh campur dah. Semua di tangan Gubernur British. Okey, jadi kesimpulannya, ciri-ciri pentadbiran Melayu Union, dia punya formula, Ketua Tapir disatukan Ramli. Ketua Tapir merujuk pada Ketua Pentadbiran, iaitu diketuai oleh Gubernur British dan diwujudkan Majlis Eksekutif dengan Majlis Perundangan. Disatukan merujuk kepada kesatuan. Semua negeri Melayu Bersekutu, Tidak Bersekutu dan juga negeri selat disatukan dalam satu pentadbiran dan Singapura diasingkan. Dan last sekali adalah Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu yang pertama menjadi ahli Majlis Raja Melayu dan yang kedua boleh bincang dua perkara saja, agama Islam dengan adat istiadat Melayu. Okey, dan yang terakhir kita lihat kewarganegaraan Melayu Union. Dalam kewarganegaraan Melayu Union ada 4 perkara yang wajib diketahui. 4 perkara ni je wajib ingat. Yang pertama, kewarganegaraan Melayu Union mengikut prinsip jus soli. Jadi seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura automatik menjadi warga negara Malaya Union. Kemudiannya mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Ingatlah, orang yang berumur 18 tahun ke atas, mereka tu juga mestilah bermastautin. Bermastautin selama berapa tahun? 10 daripada 15 tahun automatik mendapat kewarganegaraan. Itu yang berumur 18 tahun ke atas. Mereka perlu bermastautin saja. Manakala yang berumur 18 tahun ke bawah pula, mereka mestilah ibu bapa mereka telah menjadi warga negara Malayan Union. Jadi semua sekali ada berapa perkara? 4 perkara yang wajib ingat. Yang pertama mengikut prinsip jus soli. Yang pertama jus soli. Yang kedua, lahir sahaja di tanah Melayu dan Singapura. Dan yang ketiga, umur 18 tahun ke atas mestilah bermastautin 10 daripada 15 tahun. Dan yang kedua, umur 18 tahun ke bawah mestilah ibu bapanya menjadi warga negara. 4 perkara tu nak cikgu ulang sekali. Jus soli, lahir tanah Melayu Singapura, 18 tahun ke atas dan 18 tahun ke bawah. Yang 18 tahun ke atas kena bermastautin 10 dari 15 tahun. 18 tahun ke bawah kena ibu bapa menjadi warga negara. Okey, itu sahaja kita lihat latihan.
Soalan struktur markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah tujuan British memperkenalkan Melayu Union? Apakah hendak soalan? Tujuan British memperkenalkan Melayu Union. Tujuan merujuk kepada sebab. Sebab British memperkenalkan Melayu Union ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Tapi pertahankan pelaburan asing. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Di ruangan jawapan tu dia tak ada nombor satu Roman dan dua Roman kan. Jika tak ada nombor satu Roman dan dua Roman bermaksud pelajar perlu jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Tujuan British memperkenalkan Melayu Union ialah melicinkan pentadbiran. Titik. Lepas titik ingatlah wajib bermaksud penanda wacana. Iaitu selain itu, di samping itu, seterusnya. Di sini cikgu ajak penanda wacana menggunakan number. Jadi lepas titik, tulis kedua. Mengapa kedua? Sebab kita nak masuk huraian ataupun isi yang kedua. Jadi tulis kedua, koma, mengukuhkan pertahanan. Ada lagi tak sebab yang lain? Ada dua lagi sebab. Ingat balik formula. Tapi pertahankan pelaburan asing. Pelaburan tu merujuk pada apa? Pelaburan ekonomi ditingkatkan. Ketiga, pelaburan ekonomi ditingkatkan. Last sekali titik. Keempat, orang asing dikekalkan di tanah Melayu sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Ingatlah dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Tak salah pun bagi jawapan lebih sebab pemeriksa akan tolong sehingga kamu dapat markah penuh. Ini pengalaman cikgu sebagai pemeriksa. Jangan bimbang. Okey, soalan B. Bagaimanakah corak pentadbiran Melayu Union? Apakah anda soalan? Pentadbiran Melayu Union. Pentadbiran Melayu Union ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ketua tapir disatukan Ramli. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni tak ada nombor satu Roman dan dua Roman kan? Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa tadi? Ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Corak pentadbiran Melayu Union ialah Melayu Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Titik. Lepas titik, ingatlah wajib bermasuk penanda wacana yang cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Melayu Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Titik. Lepas kedua, ketiga, negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu dan negeri Selat disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Lepas ketiga, keempat, Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Ingat balik formula. Ketua tapir disatukan Ramli. Ramli adalah Raja-Raja Melayu. Lepas kelima, Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Titik. Lepas kelima, keenam, Raja-Raja Melayu boleh berbincang tentang agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Okey, last sekali soalan kebat. Dia tanya, ramalkan masa depan negara seandainya Melayu Union berjaya dilaksanakan. Apakah hendak soalan? Masa depan negara sekiranya Melayu Union dilaksanakan. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada kan nombor satu Roman dan dua Roman. Jika tak ada, nak jawab macam mana ni? Ya, pandainya jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Masa depan negara seandainya Melayu Union berjaya dilaksanakan ialah kerakyatan Jusoli diteruskan. Isinya. Yang pertama isinya apa? Kerakyatan Jusoli diteruskan. Kemudian masuk huraian. Ingat huraian bermula berkaitan hal ini. Hal ini akan menjadikan orang asing mudah menjadi rakyat negara ini. Titik. Contohnya, sesiapa saja yang lahir di tanah Melayu dan Singapura akan menjadi warga negara Malayan Union. Last sekali kesannya, orang Melayu akan kehilangan status sebagai penduduk asal tanah Melayu. Jadi semua sekali boleh dapat apa markah? 4 markah penuh. Isi 1 markah iaitu Jusoli diteruskan. Huraian 1 markah iaitu orang asing mudah menjadi rakyat negara ini. 1 markah. Contoh 1 markah iaitu siapa saja yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Dan last sekali kesan 1 markah. Orang Melayu kehilangan status sebagai penduduk asal tanah Melayu. 4 markah penuh boleh dapat. Okey, last sekali tengok contoh soalan esei markahnya 488 iaitu 20 markah. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Terangkan latar belakang penubuhan Melayu Union. Apa kena soalan? Latar belakang penubuhan Melayu Union. Ingatlah ada 5 latar belakang penubuhan Melayu Union. Iaitu dimulakan oleh unit perancangan tanah Melayu. Yang kedua dibentangkan di Parlimen Britain. Kemudiannya ada 2 memorandum dihantar. Kemudiannya diwartakan dan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Dan last sekali diisytiharkan. Itu sahaja. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Latar belakang penubuhan Melayu Union ialah unit perancangan tanah Melayu dibentuk di London untuk menerangkan pentadbiran Melayu Union. Titik. Lepas titik, ingatlah wajib bermasuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Senang je guna number.
Jadi kemudiannya lepas titik orang masuk perkataan kedua. Penanda wacana adalah kedua. Mengapa kedua? Sebab kita nak masuk huraian ataupun isi yang kedua. Tulis kedua. Kedua, rancangan Melayu ini dibentangkan di Parlimen British. Titik. Lepas titik. Ketiga, Persatuan Pelajar Melayu berita menghantar memorandum yang meminta supaya hak kewarganegaraan tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Titik. Lepas ketiga. Keempat, Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Lepas keempat. Kelima, rancangan Melayu ini yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274 yang menyatakan bahawasanya British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran pusat di bawah jajahan British. Last sekali bila diisytiharkan 1 Februari 1946. Itu yang ke berapa? Yang ke-6. Okey, kemudian kita lihat soalan B. Jelaskan ciri-ciri Melayu Union. Yang pertama, pentadbiran. Okey, bila disebut pentadbiran Melayu Union, ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ketua Tapir disatukan Ramli. Okey, seperti biasa untuk memulakan soalan isi, ambil balik pembuka soalan. Ciri-ciri pentadbiran Melayu Union ialah Melayu Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Titik. Lepas titik, ingat nak. Pelajar cikgu nak ingat sekali lagi, lepas setiap kali titik bawa masuk penanda wacana. Wajib bawa masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Melayu Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Lepas kedua. Ketiga, Negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu dan Negeri Selat disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Last sekali. Keempat, Singapura diasingkan sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Ada lagi tak? Ada lagi. Ingat balik formula. Ketua Tapir disatukan Ramli. Ramli itu apa? Raja-Raja Melayu. Jadi kelima, Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Dan last sekali keenam, Raja-Raja Melayu boleh berbincang tentang dua perkara, agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Okey, Bidoroman, ciri-ciri Melayu Union, kewarganegaraan. Ingat bila disebut kewarganegaraan, ada apa perkara yang wajib? Ada 4 perkara yang wajib, iaitu yang pertama jus soli, yang kedua lahir tanah Melayu Singapura, yang ketiga umur 18 tahun ke atas, dan yang keempat umur 18 tahun ke bawah. Kalau 18 tahun ke atas kena bermastautin 10 hingga 15 tahun. 18 tahun ke bawah kena mak ayahnya telah menjadi warga negara. Okey, seperti biasa untuk memulakan soalan esei, ambil balik pembuka soalan. Ciri-ciri kewarganegaraan Melayu ini ialah mengikut prinsip jus soli. Titik. Lepas titik wajib bermasuk pembuka soalan. Jadi kedua, koma, seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Melayu Union ataupun warga negara Melayu Union. Lepas kedua. Ketiga, mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 tahun hingga 15 tahun diberikan kewarganegaraan. Dan last sekali keempat, mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Okey, last sekali tengok soalan kebat. Soalan ditanya, perjuangan menentang Melayu ini menjadi titik tolak kejayaan orang Melayu dalam mendaulatkan negara bangsa. Beri penjelasan anda. Apa kehendak soalan? Penentangan Melayu Union menjadi titik tolak kejayaan bagi orang Melayu. Okey, ini adalah soalan kebat. Soalan kebat seperti biasa wajib ada 4 perkara untuk tulis. Yang pertama ada isi, yang kedua huraian. Huraian bermula perkataan hal ini, hal ini dengan, hal ini agar, hal ini kerana, hal ini membolehkan, hal ini menyebabkan. Yang penting hal ini. Yang ketiga ada contoh, yang keempat ada kesan. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Perjuangan menentang Melayu ini menjadi titik tolak kejayaan orang Melayu dalam mendaulatkan negara bangsa kerana Raja Melayu dikembalikan kuasanya sebagai ketua negeri. Raja Melayu dikembalikan kuasa, satu markah. Isinya. Kemudian huraiannya, hal ini membolehkan Raja Melayu melantik jawatan utama dalam negeri. Huraian, satu markah. Kemudiannya contohnya melantik menteri besar dan naib menteri besar. Contoh, satu markah. Dan sekali kesannya, pentadbiran negara menjadi stabil ataupun pentadbiran negeri menjadi stabil. Kesan, satu markah. Jadi isi yang pertama boleh dapat 4 markah penuh. Okey, isi yang kedua. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number dulu, iaitu kedua. Kalau tak mahu guna kedua, boleh guna selain itu, di samping itu, seterusnya. Okey, kedua, koma. Kerajaan jus soli diperketatkan. Hal ini akan menyukarkan orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan tanah Melayu dan seterusnya menguasai ekonomi tanah Melayu dengan mudah. Isinya apa tadi? Jus soli diperketatkan. Huraian, ada berapa huraian? Ada 2 huraian di situ. Yang pertama, menyukarkan orang asing mendapat kewarganegaraan. Dan yang kedua, menguasai ekonomi tanah Melayu dengan mudah. Jadi ada 2 huraian bermaksud 2 markah. Situ dah 3 markah. Isi 1 markah, 2 huraian, 2 markah, dah 3 markah. Okey, tengok. Kesannya, status quo orang Melayu dapat dipelihara.
Kesan yang pertama, statu kau dipelihara, 1 markah. Dan bila ada dan bermaksud ada kesan yang kedua. Dan orang Melayu tidak mundur di negeri sendiri dalam bidang ekonomi. Orang Melayu tidak mundur, 1 markah. Bermaksud ada 2 kesan di situ. Cikgu pisahkan 2 kesan tu menggunakan perkataan dan. Ingat bila ada dan serta ke, merujuk bahawasanya kamu punya huraian tu ada huraian lanjutan, ataupun kamu punya kesan tu ada kesan lanjutan. Jadi ada 2 kesan di situ, dah 2 markah. 2 huraian, 2 markah, dan 1 isi, 1 markah, dah 5 markah. Jadi 5 tambah 4 menjadikannya 9 markah. Layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, sekadar itu saja dulu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.